Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita semula di topik perakaunan tingkatan 6. Hari ini saya nak bincangkan topik 7.5 kos buruh. Topik ini adalah untuk semester 2 perakaunan SPPM. Okey, kos buruh ialah tenaga yang diperlukan untuk menukar bahan mentah kepada barang siap. Kita tahu kos buruh ni melibatkan manusia yang akan buat kerja menukar daripada bahan mentah menjadi barang siap. Okey, kos buruh ni terbahagi kepada buruh langsung, kos yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran, dan ia boleh dikesan secara langsung mengikut unit keluaran. Contohnya upah asas. Buruh tak langsung, kos buruh yang tak dapat dikesan secara langsung dalam pengeluaran, yang kita tak nampak dengan jelas di pengeluaran kita. Contohnya gaji, bonus, masa terbiak, SP dan perkeso. Oleh kerana kos buruh adalah kos utama ataupun kadang-kadang dia termasuk dalam kumpulan kos prima, kos utama ataupun prima dalam pengeluaran, maka pengawalan dan perancangan yang lengkap harus perlu dilaksanakan. Antaranya sistem perekodan yang lengkap, kad seperti kad kerja, tiket perakam masa, kad masa terbiak, kad bilangan output akan dikeluarkan. Ini semua untuk merekod masa kerja buruh. Okey, pengawasan dan penilaian. Menetapkan piawaian yang sesuai dan langkah-langkah pengawasan seperti penyeliaan dijalankan dengan rapi. Skim pembayaran yang sesuai. Masa terbiak ialah masa pekerja yang dibayar tapi kerja tidak dijalankan. Contohnya apabila berlaku kekurangan bahan mentah atau kerusakan mesin. Boleh juga berlaku ketiadaan elektrik. Bila ketiadaan elektrik, mesin tak boleh bergerak. Jadi tiada pengeluaran dapat dijalankan dan ini merupakan masa terbiak kepada pekerja. Jenis-jenis skim ganjaran. Okey, yang pertama berasaskan kadar masa. Rumus dia upah sama dengan masa kerja didarabkan dengan kadar upah per jam. Kelebihan dia mudah dikira. Ini simple, agak senang untuk dikira. Okey, sesuai untuk keluaran yang mentingkan kualiti bukan kuantiti. Kalau nak tengok kualiti, kaedah ni sesuailah digunakan. Dia tidak menunjukkan kuantiti lah. Kekurangan tidak menggalakkan peningkatan output. Jadi maksudnya pengeluaran tidak banyak di sinilah. Dia tidak menggalakkan pengeluaran yang banyak. Tidak beza pekerja yang mahir dengan pekerja kurang mahir. Kita tahu pekerja mahir setelah lama bekerja dia lebih cekap. Tapi kalau pekerja kurang mahir ni agak kurang cekap. Okey, yang kedua berasaskan unit output. Upah sama dengan unit output darab dengan kadar upah per unit. Kelebihan dia sesuai untuk kilang yang mementingkan kuantiti, kuantiti bilangan berapa banyak. Ganjaran untuk setiap pekerja mudah dipastikan. Membezakan pekerja yang produktif dengan yang tidak produktif. Pekerja yang produktif ni kita tahu dia akan menghasilkan pengeluaran yang banyak. Tapi yang tidak produktif ni agak kurang sikit lah. Kekurangan dia tidak menjamin kualiti. Maksudnya dari segi kualiti keluaran tidak terjamin. Okey, contoh. Kilang syarikat donat Gebu-Gebas Berhad menjalankan operasi pengeluaran donat dalam 2 shift. Setiap shift dianggoti oleh 6 orang operator pengeluaran, seorang penyelia dan seorang tukang cuci. Shift siang bermula daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang dengan 1 jam rehat. Manakala shift malam bermula daripada pukul 10 malam hingga 7 pagi dengan 1 jam rehat. Operator shift siang dibayar upah pada kadar RM3 sejam. Manakala operator shift malam dibayar upah pada kadar RM3.50 sejam. Semua kerja lebih masa dibayar pada kadar 1,5 kali kadar biasa mengikut shift. Penyelia dan tukang cuci masing-masing dibayar gaji tetap sebanyak RM750 dan RM250 bagi setiap 2 minggu. Kilang beroperasi 5 hari seminggu, itu dari hari Isnin hingga Jumaat. Sekiranya operator perlu bekerja pada Sabtu dan Ahad, gaji adalah 2 kali gaji hari biasa.
Okey, soalan dia dikendaki hitung jumlah belanja gaji dan upah yang ditanggung oleh syarikat itu bagi 1 minggu dalam keadaan biasa. B. Hitung setiap yang berikut bagi operator shift siang dan shift malam. Upah biasa waktu kerja hari biasa dan hari cuti. Upah biasa kerja lebih masa. Premium kerja hari cuti. Premium kerja lebih masa. Premium kerja shift malam. Dengan merujuk pada setiap belanja upah dalam B, nyatakan sama ada upah berkenaan dicas sebagai upah langsung atau overhead. Okey, untuk soalan ni dia ada dua alternatif jawapan. Ada dua alternatif. Saya akan tunjukkan kedua-duanya. Tapi pelajar-pelajar perlu menjawab satu saja. Tak perlu dua-dua. Jadi saya tunjuk dua-dua, jadi kita nampak perbezaan alternatif tu. Okey, kita tengok jawapan A, alternatif yang pertama. Okey, saya buat dalam bentuk jadual macam ni, jadi memudahkanlah, memudahkan kita nampak. Okey, kita tengok pekerja, pembuat donat shift siang, kadar upah RM3 sejam, 8 jam kalau darat 5 hari dapat 40 jam, gaji terima 40 jam darat RM3 dapat 120, bilangan 6 orang, jadi jumlah 120, darab dengan 6 orang dapat 720. Okey, pembuat donat shift malam, dia punya upah dia adalah RM3.50 sejam, 8 jam darat 5 hari dapat 40 jam, jadi 40 jam dapat RM3.50 dapat 140, bilangan 6 orang, jadi jumlah dia 140 darat 6 orang dapat 810. Pencuci RM500 sebulan, kita bahagi dengan 4 minggu lah, kita nak ada 4 minggu dapat 125, ada 2 orang, kita darab dengan 2 dapat 250. Penyelia RM1,500 sebulan, bahagi dengan 4 sama juga 4 minggu tu, sebulan ada 4 minggu, bahagi 375 untuk 2 orang dapat 250, jadi kita campurkan dapat 2,560. Ini alternatif yang pertama. Okey, saya tunjuk alternatif yang kedua. Nampak? Masih menggunakan jadual yang sama. Kita tengok dekat sini yang berbeza dekat bahagian 9 jam. Tadi saya tunjukkan 8 jam. 8 jam maksudnya dia tak ambil kira waktu rehat. Kita diberi pekerja diberi 1 jam waktu rehat. Jadi yang alternatif pertama tadi tidak mengambil kira waktu rehat, tapi alternatif yang kedua ni mengambil kira waktu rehat. Jadi masa bekerja dia adalah 9 jam. Jadi kat sini pembuat donat shift siang, kadar upah masih sama RM3 sejam, jam kerja dia sudah menjadi 9 jam, darat 5 hari dapat 45 jam, gaji diterima 45 jam, darat RM3 dapat 135, bilangan dia 6 orang, jadi 135 darat 6 orang dapat 810. Okey, pembuat donat shift malam, kadar upah RM3.50 sejam, jam dia dah jadi 9 jam sebab ambil kira waktu rehat tadi. 9 jam darat 5 hari dapat 45 jam, jadi 45 jam darat RM3.50 dapat RM157.50, bilangan 6 orang, kita darabkan dapat 945. Pencuci masih samalah, masih sama tadi. Penyelia pun masih sama macam tadi. Jadi jumlah kita campurkan dapat 2,755. Jadi tengok jawapan dia akan berbeza lah, sebab berbeza disebabkan oleh 8 jam dengan 9 jam tadi. Okey, untuk B yang C ni saya gabungkan, pun ada dua pilihan jawapan. Cuma pelajar perlu memilih satu sajalah. Saya tunjukkan dua-dua supaya beritahu bahawa ada dua pilihan jawapan yang diterima dalam peperiksaan. Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama, upah biasa waktu kerja hari biasa dan hari cuti RM3 darat dengan 8 jam, darat 3 hari, darat 6 orang dapat 1,008. Yang buat donat shift malam pun sama dapat 1,008. Jumlah dia 2,016. Untuk jawapan C adalah upah langsung. Okey, upah biasa kerja lebih masa RM3 darat 2 jam, darat 4 hari, darat 4 orang dapat 96. Untuk pembuat donat shift malam RM3 darat 1 jam, darat 4 hari, darat 4 orang dapat 48. Kita campurkan dapat 144. Untuk jawapan C dia upah langsung juga. Okey, untuk premium kerja hari cuti RM3 kali 8 jam, darat 2 hari, darat 6 orang dapat 288. Untuk yang pembuat donat shift malam RM3.50 darat 8 jam, darat 2 hari, darat 6 orang dapat 336. Jadi jumlah dia 624. Dia adalah overhead di C. Okey, untuk yang keempat, premium kerja lebih masa RM1.50 darat 2 jam, darat 4 hari, darat 4 orang dapat 48.
Okey, pembuat donat shift malam RM1.75 kali 1 jam kali 4 hari kali 4 orang dapat 28. Kamu campurkan dapat 76. 2C adalah overhead. Okey, yang kelima, premium kerja shift malam. Untuk membuat donat shift siang tak ada sebab dia nak sebut shift malam. Okey, untuk shift malam 5% darat 8 jam, darat 7 hari, darat 6 orang dapat 168. Jumlah 168 dia adalah overhead. Okey, ini untuk alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua yang berbeza adalah 9 jam. Jadi upah biasa, waktu kerja hari biasa dan hari cuti, kita darab dengan 9 jam dapat 1,134. Membuat donat shift malam pun sama, 9 jam. Jadi kita kira dapat 1,134. Kita campurkan dapat 2,268 adalah upah langsung. Okey, upah hari biasa kerja lebih biasa ni tak ada beza lah. Tak payah saya terangkan. Okey, untuk premium kerja hari cuti yang berbeza adalah 9 jam. Kita darabkan dapat 324. Okey, untuk pembuat donat shift malam, kita darabkan dengan 9 jam juga dapat 374. Kita campurkan dapat 702. Okey, premium kerja lebih masa tak ada beza. Okey, premium kerja shift malam yang beza 9 jam, 50%, darat 9 jam, darat 7 hari, darat 6 orang dapat 189. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.